Selamat sejahtera semua. 大家晚上好。Waalaikum. Terlebih dahulu saya ingin meminta maaf lah seperti biasa. Saya start speech saya biasa dia minta maaf dulu. Sebab tadi sahabat aku dia tunjuk kat I lah sebuah video yang tengah viral kat Instagram tadi. Dia viral apa? Dia peli anak-anak Cina seperti saya masa kita berbahasa Melayu. It sounds like macam kita hafal karangan pula. Itu I terasa sikit lah. So saya minta maaf dulu kalau nanti ada apa-apa kesalahan dari segi tata bahasa ke apa kan. Okay, so hari ini saya ingin kongsikan sedikit tentang latar belakang saya. Nama saya Jen, saya salah seorang jurucakap untuk Parti Bersama. Dulu saya pernah bekerja di Singapura untuk 5 ke 6 tahun sebagai seorang jurutera geoteknika. Kalau tak tahu apa itu jurutera geoteknika tak apa, nanti boleh Google ChatGPT. Tapi dulu gaji kat Singapura tu memang lumayan lah, kita tahu. Itulah sebab kenapa ramai saja anak-anak Malaysia mampu nak pergi berhijrah ke sana. So selepas 5-6 tahun tu atas sebab-sebab keluarga, family commitment, saya pun pulanglah ke Malaysia yang orang kata for good lah. So mula-mulanya masa saya pulang tu, saya ingatkan ayolah kerja kat KL ni mestilah relax, mestilah chill. Sebab apa? Sebab gaji kan rendah. Tu gaji rendah tu beban dia ringan lah, tak seberat macam masa saya ada kat Singapura. Tapi yang culture shock pertama yang saya dapat tu, beban kerja tu lah. Saya dari sektor pembinaan dulu. So OT sampai lewat malam sampai pagi tu perkara biasa lah. Lewat malam kita angkat call dari kontraktor, dari klien. Siap caci maki apa-apa macam benda adalah. Itu pun biasa. Itu yang period yang paling depress saya lah. Masa saya balik dari Singapura tu. So masa tu I pun termenung lah, teringat sikit. Kenapa pula I tengok kiri, tengok kanan. Kenapa pula dengan kerja yang seberat ni, dengan beban ni semua, kenapa gaji saya ni tidak setimpal dengan rakan-rakan seindustri saya dari negara lain? Kenapa pula? Bukan saya tak rajin, tapi kenapa pula gaji di Malaysia ni rendah kalau kita nak bandingkan dengan Singapura, nak bandingkan dengan Vietnam, nak bandingkan dengan Hong Kong semua. Itulah titik permulaan saya untuk fikir apa yang terjadi dengan negara kita ni. Okay, perkara kedua yang saya ingin kongsikan hari ini. Saudara-saudari, saya tak tahu korang tahu ke tak? Ada sebuah tokong Siam yang berada di Petaling Jaya. Dia tengah viral lah sekarang. Viral pasal apa? Orang sanggup beratur berjam-jam untuk sembahyang kat situ. Kenapa? Sebab dikatakanlah tokong tu ada power untuk naikkan rezeki, naikkan gaji. Maka ramai anak-anak muda yang beratur nak sembahyang kat situ lah. Saya nak declare dulu, tak ada masalah kalau nak berdoa. Tak ada masalah kalau dengan iman, dengan kepercayaan kita masing-masing, tak ada masalah. Saya sendiri pun berdoa tiap-tiap hari. Tapi masalahnya ialah bila anak-anak muda kita letakkan harapan untuk mengatasi masalah kos sara hidup, masalah gaji rendah ni atas doa saja. Dia orang dah hilang harapan, dah hilang keyakinan tu dengan ahli-ahli politik dinosaur yang berada di dalam kabinet, yang berada di dalam parlimen, di dalam Dewan Undangan Negeri. Ini yang paling menyedihkan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita dah give up dah. Kita dah lost trust, kita tak ada yakin, tak ada keyakinan bahawa dasar-dasar kerajaan mampu tolong kita dengan isu-isu macam gaji, isu-isu macam kos sara hidup ini. Ini yang paling menyedihkan. Sebab apa? Bukan kita tak tahu, semua tahu. Dengan dasar yang bagus, kita semua boleh hidup selesa. Tapi masalahnya, ahli-ahli politik yang kita ada sekarang, dia tak peduli pun, dia tak kisah. Korang miskin, korang punya problem lah. Asalkan dia orang selesa dalam office. Kan? So yang perkara ketiga saya ingin kongsikan hari ini,
Saya nak kongsikan satu simpulan bahasa lah dalam bahasa Mandarin yang berbunyi 百花齐放. Kalau kita translate directly, maksudnya biarkan 100 bunga berbunga bersama-sama. Saya tahu tata bahasa ini salah, tapi sengajalah aku nak masukkan perkataan bersama tu dalam ucapan. Okay. So, sekarang kita boleh bayangkan, kita ada satu taman. Taman ini bernama Malaysia. So, kalau taman kita ni hanya ada satu sejenis bunga saja, mestilah boring kan? Tapi bayangkan kalau taman ni, kita ada 100 jenis bunga. Kita ada bunga meloh, bunga raya, bunga kertas yang berwarna-warni, macam-macam bunga pelbagai berwarna-warni. Indah kan? Cantik kan? Inilah politik yang kita nak bawa. Inilah gambaran Malaysia yang bersama ingin membina untuk negara kita. Kita nak kepelbagaian kita diperkuatkan lagi. Kalau kita ada kat Malaysia ni, kita ada anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Sabah, anak Sarawak. Kita ada peguam, doktor, jurutera, macam-macam ada. Kalaulah ahli-ahli politik kita dengan dasar-dasar yang bagus, kita bagi ruang, bagi peluang untuk semua untuk berbunga, untuk berkembang. Malaysia tu akan jadi indah gila. Semua nak singgah kat taman ni. Betul ke tidak? Okay. Macam, okay. So, inilah seruan dari saya. Saudara dan saudari, taman ini sekarang di tangan kita. It's up to us macam mana kita nak bina taman ini. Kalau taman ini hanya ada sejenis bunga saja, seragam, itu tak syok lah kan. Itu macam memaksa pula semua orang untuk jadi satu rupa, satu suara, satu fikiran. Apa yang kita nak perpaduan, kepelbagaian. So binalah taman kita ni dengan 100 jenis bunga, asalkan seseorang ini dia rajin, dia jujur, dia berintegriti, kita bagilah dia peluang untuk maju, untuk berjaya. So akhirnya saya nak akhirkan ucapan saya hari ini dengan satu peringatan lah. So biarkan taman kita ini penuh dengan bunga-bunga yang berbagai jenis. Kita 100 jenis bunga berkembang, 100 jenis bunga berbunga, 100 jenis bunga berjaya, 100 jenis bunga bersama. Sekian ucapan saya hari ini. Sekian, terima kasih. 谢谢。